InsyaAllah sama kita melakukan pengajian kita pada malam ini, sama-sama kita melakukan dulu dan menjawab kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dikasihi tuan-tuan imam, hadirin puasa, surah datuk-datuk, datin, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertamanya adalah sama-sama pada malam ini terlebih dahulu kita memanjatkan ucapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah Taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini. Dia dengan diberikan nikmat iman, Islam, sudah diberikan nikmat umur, yang mana semalam rahmat Allah kita baru sahaja melalui bulan Ramadan, Syawal, dan sekarang kita dah masuk bulan Zulkaidah, yang menunjukkan betapa masa berjalan terlalu cepat. Dan begitulah hakikat umur kita. Bila mana masa berjalan, bulan pun dah berubah, dan umur kita tak sedar, umur kita dah berubah. Bila umur kita makin meningkat, nak menunjukkan bahawa kematian kita makin dekat sebenarnya. Kubur memanggil kita, alam barzakh menunggu kita. Oleh sebab itulah dalam keadaan ini, apa yang paling penting, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita termasuk dalam golongan khairun nas, kata Nabi, iaitu golongan yang sebaik-baik manusia. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang mana manusia yang dikatakan sebaik-baik itu ialah orang yang panjang umurnya, maka baiklah amalannya. Maka inilah yang kita minta, yang kita mohon kepada Allah, agar dengan nikmat umur yang Allah beri kepada kita ini, makin dekat kita nak berpindah alam dunia ke alam barzakh, makin banyak amal soleh kita, insya-Allah. Oleh sebab itulah sekalian rahmat Allah, dalam keadaan inilah perlu kita muhasabah kembali. Pada bulan Ramadan yang lalu kita dididik, tarbiyah oleh Allah Ta'ala nafsu kita. Jadi dalam keadaan bila berakhirnya Ramadan itu, nak menunjukkan bahawa amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah ataupun tidak, maka bukan hitung ataupun nilainya pada Ramadan, setelah berakhir Ramadan. Maknanya setelah berakhir Ramadan, alhamdulillah kita mampu mengekalkan amalan-amalan, datang masjid, solat berjamaah, kita mampu baca Quran, kita mampu untuk qiyamul lail, kita mampu lagi untuk bersedekah. Itu menunjukkan bahawa segala amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu berjaya. Berjaya makna menghasilkan segala amal-amal soleh itu dapat kita kekalkan secara istiqamah berterusan. Ini tanda orang yang berjaya, mendapat takwa, yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi kalau sekiranya kita bila berakhirnya Ramadan, maka hati kita ataupun diri kita dah tak mampu dah nak beramal seperti Ramadan. Masjid pun dah rasa nak datang, pun rasa nak datang, tak nak sudah. Tak terpanggil hati tu rasa nak datang ke rumah Allah Ta'ala.
Ya, dan rasa berat nak pegang Quran, rasa berat nak menderma di jalan Allah Ta'ala. Maka kalau ini berlaku pada diri kita, menunjukkan bahawa kita sebenarnya gagal setelah ditarbiyah pada bulan Ramadan yang lalu. Ini kesannya, kesannya itu setelah berakhirnya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan khairun nas tadi, yang ini sebaik-baik manusia. Bila Allah panjangkan umur kita, makin bertambahlah amal soleh kita, insya-Allah. Ya. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung balik pengajian kitab kita, yakni kitab Penawar Bagi Hati ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita ambil dalam kitab ini menjadikan kita golongan khairun nas tadi, insya-Allah. Jadi sambungannya pada malam ini, insya-Allah kita 112. Seratus 112 bab yang kelima, 112. 123 ya. Menunjukkan ya, bila maknanya kita tahu selama apa tu memang inilah golongan yang disebut oleh Nabi, golongan kun aliman au muta'allim. Ya, golongan muta'allim ni golongan yang belajar, dia buat kitab, dia tanda kat mana dia belajar. Hebatlah tuan ya. Jadi saya ni maklumlah kita ni banyak mengajar, tak sempat nak tanda. Jadi boleh katakan 4-5 buah surah masjid baca kitab ni, dia berubah-ubah. Jadi 1, 2, 3. Bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh ya. Okey, insya-Allah pada malam ni kita sambung bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Ya, bab yang ketujuh pada menyatakan kasih akan dunia. Ini satu bab di antara 10 perkara yang boleh merosakkan amal kita, yang boleh membinasakan solat, ya, boleh membinasakan puasa kita dan amal soleh kita. Iaitu bab yang ketujuh pada menyatakan cinta akan dunia, cinta yang melampau, yang melebihi cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata tuan kitab kita ini, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ya, ketahui olehmu bahawasanya dikehendaki dengan dunia itu tiap-tiap barang yang di atas muka bumi daripada segala yang diingini dan segala yang sedap-sedap dan segala mata benda yang ingin akan dia oleh nafsu dan loba. Loba ni maksudnya tamak, ya, ia atasnya, atas dunia tadi. Dan yang dikatakan dunia itu juga ialah isinya itu harta, dan kemegahan itu setengah daripada dunia, 2 macam daripada segala berbagai-bagai dunia. Atau bahawasanya dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kepada kemudian daripada mati, dan akhirat itu tiap-tiap yang memberi manfaat kemudian daripada mati sekalipun di dalam dunia, seperti ilmu dan ibadah, dan seperti makanan yang menolong atas mengerjakan ibadah. Dan bahawasanya kasih akan dunia itu merupakan kelakuan yang dicela, yang dimurkai oleh syarak, ya, yakni di dalam Islam satu amalan yang dicela, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia juga adalah kepala bagi segala kesalahan, seperti mana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun mereka yang melampaui akan yang harus kepada yang haram, dan memilih ia akan hidup dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan, maka bahawasanya api neraka jahanam itulah tempat kediamannya. Na'udzubillah. Sidanya main rahmat Allah, ya. Bab yang ketujuh ini bab mengenai tentang apabila
seseorang itu menyintai dunia hingga melebihi cinta Allah Ta'ala. Sebab itulah yang dikatakan dunia ini apa dia? Yang dikatakan dunia ini tiap-tiap barang yang ada di atas muka bumi, daripada segala yang diingini dan segala sedap-sedap, segala mata benda, segala apa yang kita kehendaki, ya, seperti harta, tahta, dan makna itu segala isi dunia ataupun apa yang ada di dalam ni, apa yang dikehendaki oleh nafsu, itulah yang dikatakan dunia itu. Jadi dunia yang dimaksudkan yang menyebabkan seseorang itu dicela oleh Allah Ta'ala apabila segala isi dunia itu yang menyebabkan kita jadi lalai daripada mengingat Allah Ta'ala. Sebab itu dunia ini dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Ad-dunya mazharatul akhirah. Dunia ini jalan nak menuju akhirah. Dunia ini sebagai tempat untuk kita mencari hasil, ya, sebagai jambatan ataupun sebagai tempat untuk kita bercocok tanam. Dan hasilnya di mana? Hasilnya bila kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi oleh sebab itulah ya disebut oleh Tuhan kitab kita ini yang dikatakan dunia yang Allah kehendaki. Dunia bagaimana? Yang menjadikan dunia ini alat untuk menuju akhirat, bukan dunia ini sebagai matlamat hidup. Ya, hari ini yang berlaku sebenarnya mati Allah apabila kita menjadikan dunia ini sebagai matlamat. Apabila dunia dijadikan sebagai matlamat, tidak dijadikan sebagai alat, mengakibatkan kita akan jadi manusia yang sombong, yang tamak, dan akhirnya Allah Ta'ala menutup pintu-pintu, iaitu jalan-jalan hidayah ataupun jalan-jalan petunjuk, ya, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Yasin, tiap-tiap orang Jumaat memang kita baca surah Yasin, di antara ayat yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita tentang dunia ni. Bila kita cinta dunia, apa akibat dia? Bila Allah mengatakan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ya, bila mana kata Allah, aku jadikan di hadapan mereka dinding. Aku jadikan di hadapan mereka dinding. Maksud dinding ni, ya, ulama kata apa? Ialah sifat tamak, loba, cinta dunia tu. Bila kita menyintai dunia melebihi daripada cinta Allah, menyebabkan cinta dunia itulah menjadi dinding. Dinding ni maknanya menjadi sekatan hingga kita tak nampak jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita tidak nampak jalan-jalan yang haram, jalan-jalan yang halal, tak nampak dah. Yang kita nampak jalan-jalan untuk kepentingan ataupun untuk cari kemegahan, kemewahan, kekayaan untuk diri kita. Kita tak nampak orang lain, tak nampak orang susah, tak nampak masyarakat yang apa ni, rakyat. Kalau kita sebagai ketua tak nampak rakyat tu makin lama maknanya dalam keadaan kesusahan, tak nampak. Ya, yang penting apa yang kita inginkan dapat mengikut kehendak nafsu. Sebab tu bila mana Allah kata waja'alna min baini aydihim, kami jadikan di hadapan mereka dinding, yakni sifat tamak mereka itulah yang menyebabkan terhalangnya mereka hingga mereka tidak terpanggil untuk sujud, untuk tunduk, untuk merasakan sifat ihsan mereka kepada orang-orang yang susah, yang miskin. Ya, kalau rakyat ni rakyat hidup dalam keadaan yang kekurangan, yang hidup tertekan, tak nampak. Kan? Itu yang kadang-kadang berlaku ada macam-macam lah. Kita pun sekarang dah faham, dah maklum dah, minyak pun dah naik kan. Nak buat macam mana? Itulah yang kita dah, yang ialah apa yang mungkin yang ada orang nak yang macam tu. Jadi keadaan inilah yang berlaku. Jadi maknanya bila keadaan ini yang berlaku, kadang-kadang apabila sifat tamak tadi menyebabkan tak nampak. Dan Allah sebut lagi di dalam surah Yasin itu, kami jadikan di hadapan mereka dan di belakang mereka dinding. Belakang ni apa dia? Belakang inilah mereka tak nampak dosa, mereka tak nampak surga, mereka tak nampak alam barzah. Itu belakang. Makna belakang ni benda yang tak nampak, ghaib. Ya, akibat daripada tak nampak dosa, tak nampak neraka Allah yang kita sebutkan dalam ayat Quran tadi, yang mana Allah sediakan neraka Jahannam, ya, bagi orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai matlamat dalam hidupnya hingga dia melupakan Allah Ta'ala, hingga melupakan hukum halal dan haram. Nampak? Jadi akibat daripada itulah, ya, maka
apa yang berlaku iman rahmat Allah yang menyebabkan segala amal ibadah kita tidak ada nilai apabila kita meletakkan dunia ini sebagai matlamat dalam hidup kita. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syurbatan ma." Jika ada dunia ini menyamai pada sisi Allah Taala sebelah sayap nyamuk, nascaya tiada memberi minum ia akan kafir daripadanya sekali minum air. Hadis riwayat At-Tirmizi, ya. Dalam hadis ini juga Allah memberitahu kepada kita perumpamaan bahawa dunia ni bagi Allah tak ada nilai. Ya, kalau umpama dunia ni seperti nilai seperti sayap nyamuk, ya, sebelah sayap nyamuk nascaya tiada memberi ia akan kafir darinya sekalipun air. Maka tak ada nilai apa di sisi Allah Taala. Ya, jadi yang kita berbuat, yang kita bergaduh, yang kita berpecah, yang kita berbalah ni kenapa? Yang kita menyebabkan berlaku ialah adik-beradik boleh putus bersaudara, anak boleh sama ayah, ayah sama anak, ya, makna kehidupan. Sebab itulah bila Nabi SAW pernah, ya, satu hari ketika Nabi SAW berlalu dalam sebuah kawasan di pasar. Ya, ketika itu ada para sahabat sedang mengurumuni seorang. Lalu Nabi tanya, kenapa ni? Sahabat kata, Rasulullah, ada orang gila. Bila Nabi tengok, Nabi kata orang tak, maknanya gila. Bila sahabat kata gila, Nabi pun tahu, sahabat dia ni bukan gila. Ya, maknanya dia ni, Nabi kata akalnya tak waras. Ya, macam orang yang tak sihat akal lah. Nabi kata ni akalnya tak waras. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, yang dikatakan orang gila ni orang apa? Yang Nabi kata orang gila ni, orang yang gila ni ialah orang yang mencari dunia hingga lupa Allah Ta'ala. Itulah orang gila sebenarnya. Tapi kalau kita kata marah, kadang kawan lain, mungkin ayah kita, anak kita ataupun adik-beradik kita, ya, itu kadang-kadang saya kalau balik ke kampung dan kesian, waktu maghrib ada satu kawasan tu padinya cantik, sawah lah, tempat saya ni, kampung saya ni sawah, memang cantik. Ya, kalau di kampung tu tak ada orang boleh lawan lah. Sampai pihak Mardi, pihak Jabatan Pertanian pergi ke sawah hamba Allah ni, tanya apa rahsia sehingga kan mendapat padi yang terbaik. Maka dia cakap, saya belajar dengan Cina. Rahsianya apa dia? Rahsianya waktu maghrib kena duduk di bendang. Buat apa orang bendang? Waktu maghrib tu dia kata serangga banyak. Waktu tu lah dia bagi racun, bagi apa. Inilah yang dikatakan Nabi kita orang gila sebenarnya. Orang gila. Jadi kita kata tu pakcik nak kata gila, marah lah. Tapi Nabi sebut ni lah, orang gila, orang yang mengejar dunia, pangkat, kedudukan, jawatan, apa pun isi dunia ni, mengikut kehendak nafsu hingga meninggalkan wahyu dari Allah Ta'ala. Kan? Sebab tu Nabi SAW amat bimbang, ya. Nabi tak marah kita minta kaya jemaah, tak marah, ya, kerana kaya tu penting. Kerana dengan kaya kita boleh zakat, boleh sedekahkan. Tetapi kita berdoa minta kaya yang diberkati, kaya yang dirahmati, kaya yang diredai. Itu yang kita minta. Jangan kita minta, ya Allah Tuhanku, mintalah aku kaya. Allah bagi. Tapi bila kita minta kaya, kita lupa kaya yang bagaimana. Lepas tu kita kena berlapik, ya Allah, kau berilah kekayaan kepadaku, kekayaan yang diredai olehmu. Barulah insya-Allah Allah bagi kita kaya, kita tak jadi sombong, tak jadi angkuh. Ya, macam cerita sahabat Nabi itu kan, siapa nama? Sa'labah. Sa'labah ni sahabat yang miskin, yang susah. Ya, bila sembahyang dia jemaah tak sempat nak wirid balik. Tak sempat wirid balik. Kadang-kadang dia juga perangai Sa'labah sama kita ni. Betul. Imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sempat dah nak duduk beriktikaf, tak sempat nak dengar kuliah balik. Ini zaman kita ada lah perangai Sa'labah. Lalu dan sahabat tanyalah, wahai Sa'labah, kenapa kamu ni tergesa-gesa? Kata Nabi, balik duduklah dulu, dengarlah kuliah, tazkirah kan. Ya, macam malam ni lah, kadang-kadang ada kawan kita, ini marilah kita tengok, bukan lama pun, insya-Allah paling pun isyak kita berhenti kan, kita ambil masa. Ya, lalu Sa'labah kata, ya Rasulullah, minta maaf banyaklah, ya, sebab isteriku di rumah nak solat, kain diselai lagi Rasulullah. Allah. Ya, jadi mintalah ya Rasulullah, tolonglah doakan aku kaya. Minta Nabi doakan.
Nabi kata tak payahlah sahabat, dia buat masa ni sabarlah, ya, sabarlah apa yang ada. Ya, kali kedua minta lagi. Tetapi memang kita lihat Sa'labah ini, tengok ya, dalam keadaan dia miskin, keadaan dia susah, dia tak pernah tinggal solat berjamaah. Allahu Akbar. Inna Sa'labah, kain selai solat berjamaah tak pernah tinggal. Tapi kita ke rumah belai kain, buka almari, cap gajah duduk ada, lagi apa ya, Samarinda, macam-macam jenis lah sekarang ni. Kadang-kadang bukannya bayar pun, percuma je. Sedekah orang bagi, kalau ada anak 10 bagi kain kan, nak raya. Kalau orang meninggal, kita ziarah, orang bagi kita kain. Tapi nak solat berjamaah, Allah boleh macam Sa'labah, tak mampu kita. Tapi Sa'labah selai kain, Allah istiqamah. Tapi sebab dia minta kaya, dia lupa minta kaya diridai. Ini yang kita minta. Macam di musim haji ni kan, kadang-kadang ada kita minta kawan pergi haji, kita pun minta nanti sampai dekat Kaabah ni mintalah doa supaya kaya kan. Ada ya. Jadi kita minta kaya yang diridai, kaya dirahmati Allah Taala. Jadi akhirnya berkat doa Nabi, memang Sa'labah pun diberikan kemewahan. Itulah, daripada 2 ekor kambing yang diternak, beranak membiak, akhirnya Sa'labah ni sibuk dengan ternakan. Ya, daripada rumah dekat masjid buat rumah besar sikit, pindah sikit. Ya, buat sikit, dalam buat rumah atas bukit. Nah, dia kadang-kadang seminggu sekali baru datang. Ya, sibuk. Akhirnya sebulan sekali baru datang. Akhirnya setahun sekali baru datang. Akhirnya tak pernah datang dah. Dah meninggal pula baru datang. Dah meninggal baru datang. Baru Allahu Akbar. Lama tak jumpa saya ni. Dulu rajin ke masjid, tengok dah arwah dah datang. Ada ke tidak dalam masyarakat kita semua? Watak ni ada, benda ni dia berulang kan? Dulu susah, Allah yang rajin datang kan, minta tak imam baca lah doa ke imam, minta lah, saya susah nak bukan tak nak ke masjid ke imam. Tengok dah sibuk, dia tanya mana sahabat, Allah dia sibuk lah saya kan? Jadi inilah keadaannya. Ini yang Nabi bimbang memang. Sebab tu Nabi kata tadi, orang yang gila itu orang yang mencari dunia hingga lupa Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi SAW lagi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bermula dunia ini penjaga bagi orang yang beriman, penjara bagi orang yang beriman, dan surga bagi orang kafir. Nampak? Dunia ni sebenarnya bagi orang yang beriman penjara. Masuk penjara bagaimana? Segala keinginan nafsu amarah itu, ya, keinginan tu nak kan, maknanya disekat, dihalang. Tengok orang minum sedap aja kan, ya, benda yang haram, arak misalnya kan, nafsu tu teringin juga nak rasa, nafsu amarah kan, ya. Jadi Allah halang, Allah sekat. Sebenarnya segala apa yang Allah halang itu Allah nak menguji kita. Sebab tu dunia ini sebagai ujian bagi kita. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? Aku jadikan, kata Allah, aku ciptakan, ya, hidup, kemudian aku matikan kamu sebagai ujian bagi kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Jadi Allah nak uji kita semua. Sebab tu kita sabar. InsyaAllah kalau kita sabar, bagi orang yang mukmin, surga itulah maknanya, ya, tempat nikmat bagi kita. Apa yang Allah halang di dunia, dalam surga semua Allah halangkan. Tak payah nak minum arak, mandi arak lagi. Dia ada sungai arak dalam surga Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ada dalam soal sedemikian. Jadi maknanya inilah di antara, ya, kenapa Allah Ta'ala nak larang kita tadi. Tujuan untuk apa? Allah nak supaya kita ini, ya, menjadi hambanya, ya, yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kita mampu mengawal segala keinginan nafsu tadi, ya, supaya tujuannya apa dia? Supaya tunduk dan patuh kita kepada Allah. Dan sabda Nabi SAW lagi, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini ditinggalkan akan dia dan jauhkan akan dia, dan ditinggalkan dan dijauhkan barang yang di dalamnya melainkan zikrullah, dan barang yang kasih Allah Ta'ala akan dia daripada segala taat, dan orang yang alim dan yang belajar ilmu.
Inilah sebenarnya dunia ni. Dunia ni Allah jadikan bukan untuk kita bersenang-lenang, bermewah-mewah. Bukan itu tujuan sebenarnya. Tujuan Allah jadikan dunia ni ialah tempat untuk apa? Untuk kita mengingati Allah, untuk kita berzikir kepada Allah, untuk kita menjadikan dunia ni alat, ya, kita cari kerja dapat duit untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini tujuan dia. Sebab dunia ni milik Allah, bukan milik kita semua. Bukan macam lagu Piramli itu, seperti dunia anak yang ampunya. Bukan, Allah yang punya. Macam lagu apa ni ya, yang Iwan Dangdut tu kan, saya lupa dah liriknya. Kan lagu ni Allah yang punya, kan semua Allah yang punya. Bila dunia ni Allah yang punya, maka yang menciptakan dunia ini Allah. Peraturannya pun mesti kita mengikut kehendak Allah Ta'ala, mesti mengikut acuan Allah Ta'ala. Nampak? Ya, mesti yang memimpin, yang memandu tu Allah. Kita ni sebagai apa manusia ni? Sebagai, ya, maknanya khalifah yang dilantik oleh Allah Ta'ala sebagai pemegang amanah sahaja. Yang mengurus semuanya itu mesti mengikut acuan Allah. Kalau Allah hendak boleh, jangan buat. Nampak? Ya, macam kambing lah. Contoh kita buat kambing kan. Kambing, kalau yang memimpin, memandu kambing ni, kambing juga, apa ya? Apakah yang jadi? Kan? Ketua kambing binatang, yang memimpin pun kambing juga. Jadi ketua kambing kata apa, apa lagi kita makan. Makan dia, kita nak makan dia. Habis dia sapu, nyawa punya dia sapu. Sebab yang memandu dia kambing. Tak jadi. Maka Allah lantik kita sebagai manusia supaya menjadi tuan kambing. Sebab tu bila kita menjadi tuan kepada kambing, maka kitalah yang akan memandu kambing-kambing kita ke mana kita nak bawa kambing kita. Betul ke tidak? Begitu juga kita manusia. Kalau yang memandu kita manusia juga, mengikut acuan manusia, mengikut akal manusia, inilah yang berlaku hari ini. Ya, kita dah merdeka berapa tahun? 56 tahun menyambut kemerdekaan. Betul ke tidak? Ya. Dalam keadaan 56 tahun kita menyambut kemerdekaan yang dikatakan negara kita ini pada zahirnya aman kan? Zahirnya aman lah pada zahirnya, ya. Tetapi apabila kita lihat suasana yang berlaku di zaman kita sekarang ni, seperti mana yang didedahkan di akhbar, kita lihat di media massa, sebenarnya dalam 50 tahun kita menyambut kemerdekaan dalam keadaan bukan kita rasa aman, tenang hati kita, dalam keadaan, ya, sebenarnya risau dan mungkin dalam keadaan ketakutan. Apabila didedahkan, digambarkan, diberitahu keadaan yang berlaku, ya, terdapat apa ni, golongan kongsi gelap yang wujud dalam negara kita ini, yang didedahkan 49 kumpulan kongsi gelap dengan keahlian mencecah 50,000 orang. Malah, ya, ini fakta yang didedahkan, yang kita dapat, yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, yang didaftarkan pertubuhan ini. Ya, ini keadaan yang berlaku. Malah sekarang ini pula jenayah yang berlaku dalam negara kita ini yang melibatkan senjata api yang semakin meningkat hingga berlakunya pembunuhan dengan menggunakan senjata api. Kan? Sebelum ni pernah ada, tahun mungkin jarang lah kan, mungkin tahun 90-an, tahun 90-an lah kan, adalah tapi tak banyak. Tapi sekarang ni Allah, balik masjid pun ditembak, duduk kedai makan pun ditembak, tembak. Inilah yang berlaku, suasana keadaan yang berlaku di zaman kita sekarang ini. Inilah yang membimbangkan kita sebenarnya. Kenapa ini boleh berlaku? Sebab tu Nabi SAW ingatkan kepada kita semua. Dalam sebuah hadis, ya, saya nak cerita hadis ini. Nabi ingatkan apa? Bila Nabi kata, ya ma'syaral muhajirin, khamsun izal talaitum bihinna
wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tazharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madhu ila akhir hadis. Panjang hadis ni. Nabi kata apa? Wahai kaum muhajirin. Nabi cerita, Nabi panggil kepada golongan muhajirin. Siapa golongan muhajirin? Golongan muhajirin ni golongan yang menetap, yang golongan yang berhijrah, orang golongan yang berada di Mekah yang berhijrah ke Madinah dipanggil golongan muhajirin. Golongan Ansar, golongan yang menetap di Madinah. Ada 5 perkara kata Nabi, di mana jika telah menimpa kamu, maka tiada lagi kebaikan bagi kamu. Nampak? Nabi sebut 5 perkara ni kalau menimpa kamu, kata Nabi, tidak ada kebaikan dah bagi kamu. Dan aku berlindung, kata Nabi, dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kamu tidak menemui zaman itu. Nabi memohon, Nabi bersumpah dengan nama Allah. Nabi kata apa? Aku berlindung dengan Allah agar apa? Kamu tidak menemui zaman itu. Yang 5 perkara ni, kalau ada, kata Nabi, zaman tu, maka jika telah menimpa kamu, maka tiada lagi kebaikan bagi kamu. Maknanya zaman para sahabat tak berlaku 5 keadaan ini. Jadi 5 keadaan ini berlaku zaman bila? Zaman bila? Cuba kita lihat hadis yang disebut ni. Bila saya perhatikan, saya lihat lupa-lupanya berlakukah zaman kita sekarang? 5 perkara. Baik. Yang pertama Nabi sebut ni, ya, kalau berlaku keadaan ini, tidak ada kebaikan pada kamu. Yang pertama, tidak bermaharajalela perbuatan zina pada suatu kaum sehingga mereka berani secara terang-terang melakukannya, melainkan akan ditimpa penyakit taun yang merebak dengan cepat, dan mereka akan ditimpa penyakit yang belum pernah menimpa umat yang lain. Nampak? Ini yang pertama Nabi sebut. Ya, Nabi kata memang keadaan ini tidak bermaharajalela perbuatan zina pada suatu kaum sehingga mereka berani secara terang-terang melakukan. Maknanya pada zaman itu Nabi kata zina ni orang dah sekarang dah jadi macam dah lali dah. Kalau baca surah Abah tu, kalau metro tu, bab zina ni dah biasa dah. Tapi bila tak ada zina luar biasa pula. Tak ada pula zina. Kalau bila sebut sambut hari merdeka, zina tu dah jadi macam dah adat dah. Betul tak rumah? Ni dah sambut merdeka baru ni, bebas. Kalau tak ada zina tu macam pelik pula. Nabi sebut zaman yang akan datang yang menyebabkan tidak ada kebaikan. Maka segala amaran Nabi itu semua kita lihat satu persatu berlaku di zaman kita. Ya, baik, kita lihat wabak taun yang berjangkit yang Nabi sebut tadi, dan kolera serta penyakit kelamin yang begitu banyak merebak sekarang seperti AIDS, HIV yang sekarang adalah disebabkan banyaknya terjadi apabila berlakunya perzinaan. Puncanya zina. Sebab itu kita lihat orang yang berkahwin, bernikah, nampak? Ada HIV? Tak. Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4, ada HIV? Tak. Orang yang tak bernikah secara halal, nampak? Pasangan, tukar pasangan, kena HIV kan sekarang. Berapa ramai dah orang kita yang mati kena HIV. Kadang-kadang anak buah kita, anak saudara kita, saudara mara kita, orang kampung kita, balik kampung habis anak-anak. Saya lah balik belah-belah kampung, belah-belah Perak, Allah, tak ada dah. Tengok sana mati. Kenapa? HIV. Yang tu HIV, ya. Sampai peringkat nak mandikan kena silam air kloro, Allah, kuburnya. Zahir nampak ngeri dah. Tak tahulah di alam barzah, kalau dia tak bertaubat tu hanya Allah lah yang tahu. Jadi apa yang Nabi sebut ni berlaku. Ya, sebab itu kita lihat setiap kali sambut tahun baru merdeka, maka isu zina ni sentiasa tersiar
Akibat apa sambutan dibuat? Tidak mengikut acuan Allah, tapi mengikut acuan penjajah. Inilah puncanya. Nampak tak? Bila kita sambut merdeka ikut acuan penjajah, malam berhibur, berpesta, anak-anak remaja, Allah merdeka betul lah, bebas. Itu yang kadang-kadang minta maaf sebutlah semua, minta maaf ya, dengan izin lah ya. Ada teman kawan yang kerja bahagian dekat KL dia di apa ni, di BKL apa sebagainya kan, bila sapu-sapu tu Allah jumpa kondom, jumpa luar dalam, macam-macam ya. Orang yang kerja tu dia pun lebih maklum yang sapu-sapu sampah tersebar. Allah ya, ni yang Nabi sebut zaman ni akan berlaku ya. Sebab itu bila ada golongan, ada kita kadang-kadang ada orang bukan Islam pula bagi cadangan ya, supaya orang bukan Islam agar diasingkan rumah urut lelaki dengan perempuan untuk mentinggal aktif pelacuran ya. Saya rasa ni cadangan yang bagus sebenarnya kan, nak diasingkan. Sekarang ni rumah urut campur. Ni punca sebab tu Nabi kata la takrabu zina, jangan hampir jalan-jalan tu. Ni dunia ni lah dia kan. Nampak? Itu yang pertama. Baik, kita lihat yang kedua tu. Yang kedua Nabi sebut berlaku tak zaman kita. Kita renung hadis ni. Tiada mereka mengurangi sukatan atau timbangan, melainkan mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan dalam mencari rezeki, serta berhadapan dengan kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka. Ini zaman Nabi sebut apa tak? Tiada, cuba faham di sini. Nabi kata tiada mereka mengurangi sukatan. Mereka mengurangi sukatan. Kemudian timbangan, melainkan mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan dalam mencari rezeki, berhadapan dengan kezaliman terhadap kalangan pemimpin mereka sendiri. Jadi yang kedua ni, apa maksud hadis ni? Kita lihat zaman kita berlaku tak? Keadaan sukar mencari rezeki dan kezaliman pemimpin yang disebut oleh Nabi adalah disebabkan daripada rakyat yang mengurangkan sukatan, ukuran dan timbangan, lalu terjadilah inflasi. Ya, apa yang berlaku? Barang naik harga, harga minyak pun naik, pendapatan tak cukup, banyak pengangguran, ya, kemerosotan ekonomi, ketirisan dan sikap boros serta pembaziran dalam mengurus harta negara tidak disekan. Ini yang akan berlaku yang Nabi sebut tu. Ya. Sebab itulah Ibn Khaldun disebut apa? Pernah menyebut antara punca kehancuran sebuah negara apabila pemimpin yang disebut oleh Nabi tadi terus seronok dengan cara hidup mewah, ya, dengan projek mega, dengan memerah rakyat, dengan cukai yang tidak menasabah. Ini puncanya. Jadi Nabi sebut dah yang kedua ini akan berlaku. Dan apa yang Nabi sebut ni berlaku dak zaman kita. Fikir-fikirlah sendiri. Ya, saya cuma sampaikan. Inilah dunia ni, keadaan inilah yang menyebabkan bila manusia meletakkan dunia melebihi kehendak Allah, acuan Allah, maka akan berlakulah seperti mana yang berlaku. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya pula, kita lihat yang ketiga Nabi sebut, yang mana kata Nabi, kalau keadaan ini berlaku, tidak ada kebaikan dah bagi kamu, dan tidak menahan mereka akan zakat harta benda, melainkan ditahan juga untuk mereka air hujan dari langit. Jika tiada binatang yang hidup di muka bumi ini, nescaya mereka tidak diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini kita lihat, apa maksud hadis yang ketiga ni? Allah balakan, nampak? Allah turunkan bala dengan kemarau panjang. Sebenarnya kita kena ingat bila berlakunya apa ni, baru ni kita diuji oleh Allah Ta'ala. Air tak ada, tak tahu sini kena ke tidak. Tempat saya tak kena ya, belah Kelang lah, belah Kelang Allah, berapa hari tak ada air, mandi dekat tol, mandi dekat kalau api tak ada boleh tahan rumah, air tak ada, Allah ya, yang lama berkurang 1 hari lebih jugalah ya. Jadi sebenarnya bila berlaku sesuatu musibah ni, bukan maknanya ya, bukan sebab hujan, bukan sebab angin, bukan, sebab manusia. Hujan ni rahmat, betul? Hujan ni rahmat. Tetapi bila turunnya hujan yang lebat hingga berlaku banjir, bukan sebab hujan tu, tak, sebab perbuatan kita ni. Nampak? Ni Allah sebut bila mana Allah Ta'ala, yang Nabi kata apa? Allah balakan dengan kemarau panjang disebabkan tidak mengeluarkan zakat
Ini salah satu sebab. Bila tak keluar zakat, Allah turunkan bala menyebabkan hujan tak turun. Ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Di mana ramai umat Islam sendiri yang menganggap tidak perlu lagi keluar zakat. Ada orang Islam yang faham dah tak payah keluar zakat. Sebab apa? Kerana mereka telah membayar cukai. Membayar cukai pendapatan dah tak payah zakat. Setengah tempat walaupun turun banyak hujan, tetapi air tidak mencukupi untuk kegunaan, iaitu hujan yang tidak lagi membawa berkat, bahkan membawa bala bencana pula. Kadang-kadang hujan turun pun tak cukup juga. Jadi ini di antaranya semua bukannya rahmat tapi bala. Bala sebab apa? Manusia tadi tidak mengikut acuan Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Nabi kata apa? Ni Nabi sebut kepada golongan muhajirin, ya. Tapi Nabi minta supaya tidak berlaku di zaman tu. Yang keempat, dan tiada mereka menyalahi akan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menurunkan kepada mereka musuh yang akan merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Allahu Akbar. Benarlah apa yang Nabi sebut berlaku rupanya zaman kita semua. Yang keempat, kita lihat apa maksud hari keempat ni. Kuasa musuh mengambil sebahagian daripada apa yang dimiliki kaum muslimin akan berlaku, seperti hilang kuasa ekonomi daripada tangan kaum muslimin. Disebabkan apa? Mereka mengingkari dan mengkhianati janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janji-janji Allah tu mereka ingkar, tidak mentaati perintah Allah, tak ikut acuan Allah Ta'ala tadi. Atau bagi negara Islam lain, mungkin sebab penjajah atau pelabur asing yang akan menguasai ekonomi daripada hasil kekayaan negeri, hingga menyebabkan, ya, kita lihat habis negara kita sendiri. Ataupun seperti di Mesir, kita lihat berlakunya pergaduhan sesama kita. Betul, di Syria, Allah, ya, orang-orang Yahudi dan musuh-musuh Islam, mereka ni mencari jalan. Dia sebenarnya mereka ini perancangan Yahudi. Akhirnya apa yang mereka rancang berjaya tak berjaya. Sebab apa berjaya? Sebab orang Islam sendiri tidak mau mengikut acuan Allah Ta'ala. Sebab itulah orang Yahudi ni, dia tak takut masjid besar, ya, Quran banyak. Mereka tak takut. Mereka takut bila kita baca Quran, amalkan Quran dalam kehidupan. Ini yang mereka takut. Mereka takut bila orang Islam meletakkan Quran itulah sebagai dustur dalam kehidupan mereka, panduan dalam kehidupan. Ini yang mereka gerun, ya. Sebab tu masjid banyak, sebanyak pun kalau masjid itu tidak diimarahkan, tidak dihidupkan dengan ilmu, mereka amat gerun bila ada kuliah, ada pengajian. Ini di antara, ya, sebenarnya ketakutan musuh-musuh Islam. Jadi sebab itu bila mana adanya orang Islam yang tidak menjadikan masjid ini sebagai tempat untuk mendidik masyarakat untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka akhirnya apa yang berlakulah di Mesir, berlakulah di Syria, kan? Dan kita juga mohon pada Allah agar tidak berlaku dalam negara kita. Dan yang kelimanya, yang kelima Nabi sebut, dan ini yang kelima, ya. Dan apabila khalifah-khalifah mereka tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, yang terkandung dalam Al-Quran, dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan utama, maka Allah Ta'ala akan menjadikan bencana di kalangan mereka sendiri. Ini yang Nabi sebut. Nabi kata kalau bila berlakunya keadaan ini, apabila mana Nabi kata apa tadi, ya, orang yang diamanahkan tiba-tiba dia tidak mahu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka akan berlakulah seperti mana yang disebut. Akhirnya apa yang berlaku? Perang saudara yang berlaku dalam kalangan kaum muslimin sendiri, disebabkan mereka mengabaikan hukum-hukum Allah dan tidak menjadikan Quran sebagai undang-undang dalam kehidupan. Akibat berlaku perpecahan dan perbalahan, peperangan, pembunuhan sesama sendiri berluasa. Akhirnya gagalnya negara untuk kembali kepada sistem Islam antara punca banyak penyakit sosial jenayah yang berlaku. Mungkin negara kita tidak berlaku peperangan macam berlaku di Mesir, tetapi kita tak sedar negara kita juga berlaku bala bencana. Yang sebenarnya di antara bala bencana yang Allah timpakan negara-negara kita apa dia? Banyak berlakunya zina,
banyak berlakunya gejala sosial, banyak berlakunya apa lagi, yang masalah-masalah yang sekarang kita lihat, penyakit-penyakit masyarakat kita. Ya, sebab tu kita lihat sekarang Allah beranak-anak, anak-anak kita pun kadang-kadang tak macam dulu dah, ya. Dari segi pengaruhnya, dari segi apanya. Maka inilah keadaan yang berlaku. Jadi semua rahmati Allah, tidak ada lain sebenarnya melainkan, ya, dunia yang Allah jadikan, dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita ini, dunia ini adalah sebagai dunia mazharatu akhirah, jalan sebenarnya untuk menuju kita akhirat. Maka oleh sebab itulah, untuk menyelamatkan kehidupan diri kita, keluarga kita, maka kita kena jadikan bahawa dunia ini merupakan, ya, ad-dunya mazharatu tadi, yang mana Allah kata sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, acuan Allah, celupan Allah. Mana ada apa ni, Allah tanya, adakah acuan yang lain yang lebih baik, yang lebih layak lagi daripada acuan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka semua rahmati Allah, ya, marilah sama-sama kita menjadikan dunia ini yang disebut oleh Nabi SAW tadi, dia sebagai jalan atau sebagai alat sebenarnya untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala, ya, dengan tidak ada lain, dengan kata lainnya, segala apapun kehidupan kita tidak ada lain melainkan kita kembali kepada acuan dan sistem yang telah Allah aturkan dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita lihat sikit lagi dalam kitab kita ni, dan ketahui olehmu bahawasanya seperti adalah dunia itu dicela, demikian juga adalah ia perhumaan bagi akhirat. Selagi mengendap engkau pada akhirat akan barang yang engkau tanam di dalam dunia daripada segala amal yang baik, dan adalah ia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang, iaitu perjalanan menuju negeri yang kekal, sebagai firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan menuntut bekal oleh kamu, maka bahwasanya sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirat itu menjunjung perintah Allah Ta'ala, nampak, ya, dan menjauhkan akan larangan Allah Ta'ala. Inilah bekalan yang kita nak bawa, ya, kehidupan kita di dunia ini ialah dengan kita mengikut, menjunjung, ya, segala apa yang Allah perintahkan. Allah tak marah kita, tak larang kita sebab nak cari dunia, nak cari kemewahan, tetapi kemewahan untuk jalan menuju akhirat. Kita cari kaya untuk apa? Kaya untuk kita derma. Kita cari harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan untuk diri kita hingga kita lupa Allah. Nampak? Jadi bekalannya tidak ada lain, takwa. Apa makna takwa? Kita taat segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Maka kalau ini yang kita mampu, insya-Allah, maka berjayalah kita nanti bila bertemu dengan Allah. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia daripada akhirat, dan melupakan akan dia oleh segala kesedapannya daripada perjalanannya. Seperti seorang yang musafir di dalam hutan dengan orang ramai, maka melihat ia buah-buahan di dalam hutan ini, maka bersungguh-sungguh ia memakan buah-buah itu hingga ketinggalan ia daripada kaumnya, maka sesat ia dan menerkam akan dia oleh binatang yang buas, menyangka ia akan badannya berlumur dengan dunia, dan hati yang kosong dan bersih daripadanya, nasib telah menipulah akan dia oleh syaitan. Kerana sabda Nabi SAW, innama masalu sahibid dunya kal mashi fil ma'i hal yastati'u alladhi yamshi fil ma' an la tabtalla qadamah. Hanya saja bandingan yang mempunyai dunia seperti berjalan pada air adalah kuasa yang berjalan pada air, bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya. Maka inilah yang Nabi SAW, ya, ingatkan kepada kita, ya, bandingan perumpamaan begitu. Seperti contohnya, ya, sebagai akhirnya Nabi pernah menceritakan di zaman Nabi Allah Isa AS, ya, ketika zaman Nabi Isa ni ada tiga lah. Nabi Isa ni bawa 3 orang sahabat pergi bermusafir. Dalam perjalanan 3 orang ni, pada waktu tu sahabat telah memilih Nabi Isa sebagai ketua. Lalu Nabi Isa pesan, sebelum kita bermusafir ni bawalah bekalan. Jadi salah seorang bawa 3 keping roti sebagai bekalan ketika mereka nak bermusafir. Lalu ketika dalam perjalanan, sebelum tu Nabi Isa pesan, jangan makan sehingga tunggu arahan. Ya, Nabi Isa kata jangan makan
hingga tunggu arahan kata makan baru makan. Lalu 3 sahabat ni berjalan sampai satu tempat yang tukang bawa roti tadi lapar. Dia nak makan, tapi ingat pesan Nabi Isa, jangan makan sehinggalah arahan dari ketua baru dia makan. Ya. Tapi oleh sebab dah lapar sangat, dia ingkar arahan ketuanya, dia makan sekeping, tinggal 2. Sampai tempat rehat, lalu Nabi Isa pun bagi tahu, sekarang sampai tempat rehat, bolehlah keluar makanan, kita makan. Ketika dikeluarkan makanan, tinggal 2 je. Nabi Isa tanya, mana lagi sekeping? Nampak? Rupanya sekeping makanan tu yang tuan bawa makan dah makan, dia dah berdarah. Tapi dia engkar arahan. Lalu dia tak mengaku. Dia kata tak tahu, terkicir ke apa, macam-macam alasan dah dia beri. Lalu Nabi Isa kata, apalah, berjalan. Tengah-tengah berjalan, tiba-tiba ada seekor kambing yang berjalan. Lalu Nabi Isa kata, tangkap kambing ni, kita sembelih, kita bawa makan. Dia pun sembelih, sahabat sembelih. Kemudian dia pun bakar kambing, makan kambing. Lepas habis makan kambing, dengan izin Allah Ta'ala, kambing dah lepas makan tulang-tulang tu, tiba-tiba kambing, tulang-tulang tu bercantum balik, hidup balik kambing tu. Ini mukjizat. Nak cerita, bila berlaku macam tu, 2 orang sahabat tu pelik. Macam mana pula kambing lepas kita makan daging tulang-tulang bercantum hidup balik? Dah pelik dah ni. Ajaib, kata sahabat. Lalu Nabi Isa kata, tak ajaib, itu semua boleh berlaku dengan izin Allah. Tapi yang pelik, yang ajaib, roti sekeping tu mana pergi? Nak tahu. Itu yang pelik. Macam kita lah, ada orang pegang amanah bak duit, hilang duit kan. Pelik tu mana perginya? Kan? Mesti ada. Okey, tak kira lah yang baru ni, yang terlibat dengan pembunuhan dan semacamnya kan. Lepas pula kan, tak tahulah, mesti ada yang tak tahu siapa ni, pelik juga. Pelik dia. Jadi keadaan dia berlaku. Baik, kiasannya begitulah. Akhirnya bila Nabi Isa AS tengok macam dia pun pelik, dia diam je. Jalan lagi, berjalan, tengok ada air macam sungai. Semua tak boleh nak melintas. Nabi Isa kata, tak masalah, jalan aja. Boleh berjalan. Saya ketua. Dia pun berjalan. Dia pun pelik, kita jalan atas air. Pelik lah. Tengok rupanya cermin, dia atas air. Dia pun rasa ajaib. Lalu Nabi Isa kata, tak pelik. Ini kalau Allah nak, semua boleh berlaku kan. Tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Tetapi yang saya pelik, Nabi Isa kata, mana sekeping roti tu? Nak tahu juga. Mana dia? Siapa ni? Dia yang pelik tu kan. Takkan boleh hilang macam tu. Kalau kes bunuh, takkan mati macam tu. Mesti ada contoh lah kan. Mesti ada yang membunuhnya, mesti ada yang mengambilnya. Takkan hilang macam tu. Tak mengaku juga. Akhirnya main rahmat Allah, tengah-tengah berjalan, jumpa 3 longgok harta karun. Harta karun, zaman dulu harta karun ni kira, yalah kan, 3 longgok. Lalu bila jumpa 3 ni, yang satu bahagikanlah. Nabi Isa kata apa? Ambil satu seorang. Yang satu ni, Nabi Isa kata, yang 2 kamu ambil 1, tinggal lagi 1 ni. Saya ketua, yang 1 ni Nabi Isa kata saya tak nak. Lalu 2 sahabat tanya, habis nak bagi kat siapa tuan? Saya nak bagi orang yang makan roti, yang hilangkan roti tu. Siapa dia? Bila Nabi Isa sebut, akhirnya mengaku. Nak kata manusia ni, bab dunia ni, sanggup dalam keadaan walaupun terbongkar rasanya, dia sanggup. Dia tak nampak dah kejahatan, kemungkaran kerana dunia ni. Nampak tak? Yang hilang sekeping tu, yang menghilangkan sekeping tu aku bagi. Akhirnya sahabat dia mengaku, ya Allah, sayalah yang makan. Bukan Rasulullah, Nabi Isa, Tuhan, sayalah yang makan. Nabi Isa tak, ambil lah. Nabi Isa bagi. Kemudian Nabi Isa pun pergilah. Sekarang ni kamu ambil, kamu bolehlah bahagikan, bawalah pergi mana-mana kamu. Nampak? Nak ceritalah bab duit, bab harta ni. Macam kita lah kalau ziarah orang sakit. Betul ke tidak? Ziarah orang sakit kelantar di hospital, buah pinggang, kecil manis, air dah masuk dah,
bawa makanan macam-macam bawa. Nak ni mbah nak, kita bawalah geleng ke. Tak boleh nak makan buah, tak boleh makan. Yang makan yang bedal warisnya kan, yang sakit tak makan dah. Bawa macam-macam dah. Kambing bakar pun geleng kepada dah tak boleh dah. Cuba keluar duit RM100. Mana nak ngangguk ngangguk rumah ya. Nak tak mana tak bawa bantal. Betul semua. Macam minta maaf lah semua ya, baru-baru raya ni saya ziarah lah. Dia ni macam guru lah, memang sakit ya, stroke dah, tak boleh apa cakap, tapi dia faham. Betul lah, memang betul lah ya. Bawa buah, tak nak buah, nak makan apa dah tak boleh nak makan dah. Buat delicious kan. Bila kita mau keluar salam duit, salam kalau pegang kuat tu. Duit tu pegang kuat, kata orang Bajar kita mengukut ya, apa ya, dia kaut lah. Ingatkan lepas kuat. Padahal tak boleh buat apa pun. Dia tak boleh nak apa, cuma untuk waris lah, belikan pampers. Kita faham, nak cerita, maknanya dia pegang lagi tu, kuat dia pegang ya. Jadi begitulah hakikat manusia tu, keadaan begitulah ya. Jadi akhirnya dua sahabat dia pun dah apa ni kan, dua-dua dah ada perancangan. Lapar, dia rasa lapar. Lalu dia pun pergi dia kata macam ni lah, kita ni lapar ni ada 3, kamu jaga harta karun ni, saya nak pergi cari makanan, kata seorang. Tak apalah, dia pun pergi cari makanan ya. Ketika yang sahabat seorang ni pergi cari makanan, yang seorang tunggu, dua-dua ni rupanya dalam kepala sifat tamak kepada dunia, tamak kepada harta. Dua-dua ni ada perancangan nak tiga harta tu, harta karun tu. Jadi yang pembeli makanan dia rancang, aku beli makanan ni aku nak buat racun. Nanti kalau dia makan, dia mati, aku ambil 3, habis semua aku sapu ya. Yang seorang ni pula dia ada sifat tamak juga. Aku nak, kalau boleh aku nak puluh 3 ni. Nanti kalau dia datang, dia nak bawa makanan, aku siap dengan kayu, aku pukul, aku bunuh dia. Kan ya. Akhirnya semata-mata Allah, apa yang dirancang berlaku. Lalu sahabat yang kawan tadi pergi beli makanan, balik sampai je dia dah menyorok belakang kayu dah, pukul dah. Sampai letak makanan dia dengan kayu, pukul, mati kawan. Yang diri rasa seronok lah, dapat 3 dah kan. Biar aku kaya. Lapar nak makan. Lapar tengok ada makanan, dia pun makan. Dia tak sedar makanan itu dah bubur racun. Dia pun makan racun yang bisa mati. Akhirnya semua tak dapat. Inilah akibat. Benar Allah sebut al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Betul memang ya. Akhirnya mati. Begitulah kita. Jadi simpan rahmat Allah ya. Biarlah sama-sama kita dalam apapun kehidupan, tak salah kita cari harta, pangkat, kedudukan, tak salah ya. Belilah. Kalau kita ada kemampuan, jangan jadi orang yang bakhil, jangan orang jadi kedekut. Kadang-kadang kita ni mampu beli ikan. Ibu-ibu ya, suami ni mampu nak beli ikan duri, ikan apa, tenggiri, ikan apa ni, siakap, mampu. Tapi gak bakhil kedekut ni kadang-kadang beli ikan yang dah pecah perut dia belinya kan. Ya, jangan jadi kedekut, tak salah. Jadi kita niat kita makan, dengan kita makan supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini tak ada masalah. Jadi sekarang itulah iman daripada Allah, dapat kita kongsi sedikit tentang apa yang kita dapat baca pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat kepada kita. Ada sikit lagi sambungannya, tak apalah, sikit ni kita sambung kemudian ya, dan terus sambung kepada ayat 8. Jadi itulah ya yang dapat kita kongsi. Mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat kepada kita tentang hubud dunia tadilah, insyaAllah ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak menjadi manusia hubud dunia, tetapi kita menjadikan dunia ini ya sebagai jalan untuk menuju akhirat. Ya, kita meletakkan cinta Allah itu melebihi segala-galanya, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat kongsi sedikit pada malam ini dapat bermanfaat kepada saya dan semua yang hadir. Wallahu a'lam. Terima kita tanggung dulu dengan sama-sama berdoa kepada Allah, agar Allah menerima segala amal kita pada malam ini. Ya, dan dulu kita doakan kepada teman, kepada kawan, kepada jiran kita yang mungkin masih lagi tidak terpanggil hati mereka untuk datang ke rumah Allah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur ya Allah dengan nikmat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami.
kami masih lagi mampu ya Allah untuk datang ke rumah-Mu. Mudah-mudahan ya Allah segala ibadah yang kami lakukan pada malam ini diterima oleh-Mu sebagai amal saleh kami ya Allah, yang akan menemani kami nanti di alam barzah, yang akan menjadi saksi di hadapan-Mu ya Allah ketika mana nanti kami disoal di padang mahsyar. Ya Allah, kami tidak lupa juga kepada keluarga kami, kepada teman dan kawan kami, khususnya kepada jiran-jiran kami yang masih lagi lalai leka dengan nikmat dunia ini ya Allah. Walaupun mereka mendengar azan hayya 'alas salah, tapi hati mereka tidak terpanggil untuk datang ke rumah-Mu ya Allah. Walaupun mereka mendengar laungan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, tapi mereka masih lagi membesarkan rumah, membesarkan kenderaan, pangkat, kedudukan daripada-Mu ya Allah. Apalah yang kami mampu ya Allah untuk mengubah mereka. Walaupun mungkin puas sudah kami mengajak mereka, jumlah ke masjid, jumlah ke surau, jumlah datang mendengar majlis ilmu, tapi mereka masih lagi enggan, tidak mahu, kerana hidayah bukan milik kami ya Allah. Hidayah milik-Mu. Kami sayang dengan mereka ya Allah, dan mereka saudara yang seugama dengan kami. Tolonglah ya Allah, berilah hidayah dan petunjuk kepada mereka, agar dilembutkan hati-hati mereka, supaya terpanggil mereka untuk datang ke rumah-Mu, mengimarahkan rumah-Mu, dan dapat terpanggil hati-hati mereka untuk mendengar ilmu-ilmu yang dianjurkan oleh pihak surau ini ya Allah. Tolonglah ya Allah, berilah hidayah dan petunjuk kepada keluarga kami, kepada jiran kami, saudara mara kami ya Allah ya Tuhan kami. Kami juga memohon keampunan. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inilah yang menyebabkan kadang-kadang kami jadi lalai ya Allah, kami leka ya Allah. Walaupun kami tahu betapa besar kelebihan qiyamul lail, kami bangun malam, tapi kami tak mampu untuk solat tahajud ya Allah. Kami tidak mampu untuk berzikir, bertasbih, bertahmid kepada-Mu ya Allah. Kami tahu betapa besar kelebihan membaca Quran, tapi kami tidak mampu untuk memegang Quran, untuk kami baca seperti mana bulan Ramadan yang lalu ya Allah. Mungkin kerana dosa-dosa yang telah kami lakukan kepada-Mu, dosa mata, dosa telinga, terutama dosa lidah kami. Tolonglah ya Allah, ampunkanlah ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Kami tidak termahu ya Allah dosa ini yang menyebabkan terhalang amal saleh kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak lupa juga kepada saudara mara kami, keluarga kami yang telah pergi meninggalkan kami, terutamanya kepada ibu kami ya Allah, kepada ayah kami ya Allah. Kami masih lagi terkenang, teringat ya Allah segala kebaikan yang mereka berikan kepada kami. Pada waktu dan saat ini mereka telah pergi meninggalkan kami buat selama-lamanya. Bagaimanakah keadaan mereka sekarang di alam barzah ya Allah? Engkau lebih mengetahui. Apakah mereka diazab oleh-Mu ya Allah? Apakah kubur mereka pada waktu ini dihimpitkan hingga mengakibatkan berlaku himpitan kubur, hingga berlakunya tulang rusuk mereka dihancurkan? Mungkin juga ya Allah mereka sekarang ini sedang memanggil, mana doa anakku, mana doa sahabatku. Ibu diazab oleh Allah, mak disiksa oleh Allah. Nah, kirimkanlah doa kepada mak di alam barzah, mak keseorangan. Nah, mungkin ini rintihan ibu kami ya Allah, ataupun rintihan ayah kami yang berada di alam barzah, yang memanggil, mana doa anakku, mana doa teman dan kawanku. Ayah sedang diazab nak, kenapa kau lupa pada ayah yang sekarang ini diazab di alam barzah? Mungkin juga ini rintihan ayah kami di alam barzah. Tolonglah ya Allah, kami merayu kepada-Mu, Kau keluarkanlah mereka daripada azab yang dahsyat ini. Sebaliknya Kau lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Kau jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sayang dengan mereka. Mereka ibu kami, ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami yang hadir ini iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak-anak kami, anak yang saleh dan salihah, rumah tangga kami yang bahagia, doa kami yang mustajab, hajat kami yang tertunai, hutang kami yang terbayar, keselamatan kehidupan kami di dunia dan di akhirat ya Allah.
terimalah amal saleh kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.